Okay, Assalamualaikum guys. Sihat ke? Okay, so sepenuh 300 subscriber channel saya nak ucapkan terima kasih kepada yang baru sampai ke channel saya. Sila like, share dan subscribe, dan terus support channel saya supaya saya akan lebih bersemangat untuk upload konten-konten yang akan datang. So disebabkan 300 subscriber, so disebabkan ramai yang request untuk more video buat programming lagi, so jadi saya akan buat kali ni video programming tentang, saya nak cuba buat exercise polymorphism yang ada dua elemen yang penting dalam polymorphism dalam Java Object Oriented Programming, iaitu ada ni dia, abstract dan interface class, dan ni pula adalah the polymorphism lah. Abstract class, lepas tu gasoline dengan motor vehicle ni dia akan implement interface class, dan yang lain ni pula dia akan inherit method of abstract class. So saya expect untuk video kali ni korang semua dah faham apa tu interface class dengan abstract class So kalau kita just nak recap, okay, interface ni adalah satu benda yang dia macam ada method ataupun variable yang abstract yang akan diwarisi untuk kelas mana yang implement dia. So dia akan ada abstract method lah. Maksudnya macam calculate text ni akan ada di setiap maklumat-maklumat calculate text boleh dipakai di setiap kelas seperti gasoline, motor vehicle dan food. Sama juga dengan ni abstract. Abstract pun dia lebih kepada method lah. Dia lebih kepada method, dan description dan price pun akan boleh diambil oleh subclass mereka, iaitu gasoline, motor vehicle dan food. Dan kalau diorang nak display function, maksudnya diorang tak perlu declare banyak kali lah untuk setiap kelas. Sebab kalau dia inherit display ni, gasoline, motor vehicle dan food boleh guna function display tanpa declare lagi sekali. So dia lagi senang lah. Sebab apa? Sebab dia dah inherit abstract method yang ada dalam produk. Okay, so kita akan terus kepada soalan dia. Okay, implement the class assume taxable is an interface and product is an abstract class. Okay, assume the test product is a class program. So cuba display output ni. Okay, kita nak keluar output sini. Ada meat RM14, lepas tu kalori 2000, lepas tu banana pun ada price RM1.50, kalori 500. Lepas tu motor vehicle proton, dia beli kereta proton. Lepas tu type car, lepas tu harga RM56,000, so dia kena bayar tax RM28,000. Sama juga dengan diesel, RM25, RM2.5, tax RM1.80. Unneeded maksudnya plumber. Okay, so tak penting. So kita tengok dulu cara-cara interface class. Interface class adalah taxable. Okay, ini adalah cara-cara tulis interface class yang ada untuk interface class yang saya buat adalah double gas tax rate dan motor vehicle tax rate 0.5, public double calculate tax. Kenapa ada 3 ni je? Sebab kita buat based on UML. Kalau dia bagi apa yang ada kat UML ini saja, gas tax rate dengan motor vehicle, itu sajalah yang ada, tak payah nak tambah apa-apa. Sebab ini contoh exam lah. Maksudnya ini klien, apa yang klien nak lah. So kita jangan menambah-nambah lah, supaya nanti tak ada berlaku error yang menyakitkan kepala. Okay, itu saja untuk, jangan tanya kenapa ini saja untuk interface, tapi just faham the concept. Dia hanya just declaration. Untuk interface dengan abstract ni, dia lebih kurang macam untuk declaration, untuk dipakai oleh subclass yang akan inherit dia. So kita pergi ke abstract class, product. Abstract class, okay, ini banyak sikit. So dia ada string, description, double price. So dekat abstract ni banyak declaration function yang akan digunakan di kelas-kelas subclass yang lain. Contohnya get price, semua kelas subclass akan guna. Set price pun sama, get description pun semua sama, semua akan pakai, dan set description pun adalah sama. So declaration private, okay,
So void display ni disebabkan semua akan pakai, jadi kita wajib declare public abstract void display. Dan kenapa tak ada macam attribute dalam ni, sebab kita akan letak attribute tu berbeza ikut setiap kelas yang lain. Setiap kelas yang lain akan ada banyak maklumat yang berbeza. So itulah gunanya polymorphism, untuk dia adalah satu group tapi dia ada different behavior. Okay, so kita tengok satu-satu ke food dulu. Okay, ini food. Nampak? Ini adalah abstract method sebab kita pakai balik function yang kita dah declare dalam abstract method. So int get calorie, okay, return calories. Okay, declare. Nampak? Food J, string describe dengan double p int c ni kita ambil daripada abstract class tadi. Maksudnya setiap kelas yang lain akan gunakan maklumat yang sama. Okay, set description ni ambil daripada abstract method. Set price pun ambil daripada abstract method. Calories ni kita declare kat sini. Okay, lepas tu void display ni baru kita masukkan detail dia, apa yang kita nak print. Inilah dia. Ni macam toString function lah, lebih kurang. Okay, kita pergi ke kelas lain juga. Kita tengok kelas gasoline. Sama juga, extend. Ini adalah kalau kita buat kelas, lepas tu kita inherit abstract class, dan kita inherit juga interface class. Kita akan tambah extends product, implements taxable. Okay, private string type baru lagi. Okay, ni public gasoline ni kita ambil sama juga, ambil data type daripada abstract class. Ni pun sama, abstract class. Lepas tu ni just sama, pointer type. Type bukan daripada abstract class, daripada sini. Okay, price pun P pun datang daripada abstract class. Type. Okay, display pun nampak. So dia adalah, display adalah satu method yang sama yang difungsi oleh 3 kelas, tapi mempunyai different behavior, tingkah laku yang lain. Okay, ini adalah calculation untuk tax. Mana-mana yang ada tax sajalah, yang gasoline dengan kereta dari Proton, itu saja yang akan ada tax. Okey, ini adalah cara untuk kita kira tax. Price darab gas tax rate dekat interface class tadi yang kita dah set, bahagi 100. Okey, yang terakhir adalah kereta, motor vehicle. Okey, so sama juga, kita declare string motor type. Kita ada description ambil daripada abstract. Type pula kita ambil daripada kelas yang sebelum ni, tapi dia inherit abstract class yang sama, so dia boleh share. Double P so motor type, set description, dan get motor type, return motor type. Display adalah share yang sama, cuma behavior yang beza, saya dah terangkan tadi. So ini adalah cara calculate tax, which is price darab motor vehicle tax rate bagi 100, sama saja. Okay, so dah tengok semua. Kita pergi ke proses compilation. So cara untuk compile adalah macam biasa. Ini contoh output tadi saya dah compile. Saya compile lagi sekali. Java test product dulu. Java loading. Okay, so test lagi Java test product. So inilah output dia. So okay, saya lupa tunjukkan tadi test product punya coding. Okay, ini adalah coding for test product. So apa yang saya buat, first kali saya declare product punya array, inventory, object punya array. Ni product ada 4. So kosong saya set food j meat banana, 1 food j banana. Okay, semua saya set Proton. So dekat sini lah saya set input yang saya nak. So ini adalah dipanggil sebagai embedded input, which is saya set siap-siap dalam program, bukan user input. User input kena buat cara lain, which is pakai scanner atau apa-apa cara yang korang boleh guna untuk input. Itu lain kali kita punya cerita. So lepas tu saya display pakai array.
this is a array for Java lah, untuk saya display punya loop, untuk saya display punya array. So guys, terima kasih kerana menonton video ini. Kalau korang rasa video ni sangat berguna untuk korang buat coding atau assignment Java in your future class, so korang bolehlah like, share dan subscribe. Dan semoga kita berjumpa lagi sekali di